Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wa istana bisunnatihi wa iqtafa atharuhu ila yawmiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah taufiq. Pagi ini insya-Allah kita sambung lagi bacaan kita adab Islam. Muka surat 478 jilid yang kedua. Masih lagi dalam adab musibah. Adab namanya kita menerima musibah, dan ada tetap adab ketika tertimpa musibah dan kesedihan. Yang ke-8 kata musannif rahimahullah taala, menyadari adanya nikmat Allah pada musibah. Jadi musibah ataupun kesusahan, kepayahan, kesulitan ni maknanya kita nak hiburkan diri kita dengan musibah itu, maka kita ingatlah mesti ada nikmat Allah di sebalik musibah itu. Pada musibah itu sendiri mesti ada nikmat. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kamu suka suatu perkara. Allah kata, barangkali kamu tak suka suatu perkara, tapi dia baik untuk kamu. Jadi maknanya mungkin kita tak tahu hikmah di sebaliknya. Sebab setiap apa yang Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala telah tetapkan ke atas kita, mesti ada hikmah yang Allah Ta'ala maha mengetahui dengan hikmah tersebutlah. Kita buat contoh macam ni lah. Di akhirat nanti ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam neraka dulu sebelum masuk syurga. Ada juga orang beriman, ada yang sama. Ini pun ada dosa, ini pun ada dosa. Tapi ini masuk syurga terus. Ini masuk neraka dulu. Benar dengan hikmah yang Allah Ta'ala maha mengetahui, kita tak tahu. Dan kita taklah tak mau masuk neraka lah. Contohnya satu wanita pelacur Bani Israel. Dia jalan-jalan, lepas tu dia orang Mesir jalan-jalan dahaga, kemudian nampak satu kerigi, dia pun masuk dalam kerigi tu, dia minum, dia turun dalam tu, minum air. Lepas tu dia naik tengok ada anjing yang kehausan sampai jilat tanah, makan tanah, jilat tanah. Orang dahaga yang amat sangat, dia kata, anjing itu dahaga yang teramat, macam mana aku dahaga tadi. Dia pun turun bawah, ambil air, gigit dalam kasut dia, lepas tu naik atas, pergi anjing itu minum. Fasyakarallahu laha, Allah Ta'ala terima kasih kepada dia, faghfara laha, Allah Ta'ala ampunkan dia. Tapi kalau orang, bukan semua orang macam tu, bukan semua pelacur yang buat macam tu dia dapat berkaya macam tu. Jadi kembali kepada kehendak Allah, yang mana hikmah Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ada seorang yang dosa dia punya lah banyak, sampai 99 lembar, semua dosa. Tapi dia ada akidah, ada la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah tadi ditimbang, la ilaha illallah tadi pelanting dalam lembaran-lembaran dosa itu, Allah ampun dan masukkan dalam surga. Tapi di sana ada orang yang dengan dosa dia, bila ditimbang, dosa dia lebih berat daripada pahala dia, maka Allah masukkan dia dalam neraka. Belum ada iman, susah zarah kan, dan akan dikeluarkan selepas satu masa. Jadi kita tak tahu kita di mana. Dan kita tak boleh nak confident pun, tak boleh nak yakin pun bahawa kita ni, kita subuh, setiap kali subuh kita di masjid surau.
Tapi kalau kita tak bebas selamat dari Allah, kita tak tahu. Sebab al-amal bil khawatim, amalan ni ikut kesudahan kita macam mana, last dia. Sebab kita minta kepada Allah Ta'ala husnul khatimah dengan amalan kita. Kita tak tahu, mungkin sejak kita mati, kita tengok dalam kuliah subuh kita mati, kita tak tahu. Dan maka dicop maknanya masa last kita itulah. Jadi ada hikmah. Nikmat Allah pada musibah tercipta dan menjadilah contoh. Dan dia kata di antara adab seorang Muslim saat tertimpa musibah adalah menyadari. Tetapi nak kena ingat poin tadi bahawa Allah Ta'ala Maha Adil, kan? Kita nak ulang terus, Allah Ta'ala Maha Adil lah, dan Maha Pengasih, penyayang juga. Maksudnya Allah Ta'ala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Adil. Kembali yang tadi lah. Jadi kalau kita buat baik, Allah akan buat baik. Itu janji Tuhan, kan? Allah tidak boleh janji. Baik, di antara adab seorang Muslim saat tertimpa musibah adalah menyadari bahawa dalam musibah itu ada nikmat Allah atas dirinya. Ya, dalam musibah terkandung nikmat-nikmat Allah Ta'ala, kerana pada hakikatnya musibah adalah dunia adalah bentuk cobaan. Sebab tu manusia yang paling berat musibah mereka adalah para Nabi. Nabi ni kan sampai ujian, lepas musibah. Kan itu para Nabi yang paling berat musibah dan ujian ni adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pada musibah itu Allah Ta'ala angkat darjat mereka. Kan? Lagi banyak musibah, lagi tinggi darjat. Dan darjat paling tinggi adalah Sayyidu Waladi Adam lah. Kan? Mana penghulu anak-anak Adam ni, Nabi kita Muhammad SAW, dia darjat yang paling tinggi. Baik, syarah dari sini, di antara nikmat-nikmat tersebut ialah yang pertama, bisa jadi musibah yang akan terjadi lebih besar daripada yang sudah terjadi. Tentu lebih baik apabila seseorang kehilangan sebahagian hartanya daripada kehilangan seluruhnya. Kan? Tentu lebih baik jika dia kehilangan satu anak daripada kehilangan seluruh anaknya. Apa tak? Dia hilang, contohnya motor hilang, tapi dia tak hilang apa nama? Kereta. Motor yang hilang. Kan? Jadi musibah tu berlaku. Bukan hilang semua hartanya. Jadi dia bersyukur, alhamdulillah. Kan? Masih ada lagi. Kan? Yang bahagian harta dia lagi. Begitu juga dia kematian seorang anak. Maka ada lagi anak-anak yang lain. Tentu lebih baik kalau dia tidak satu penyakit daripada dia menderita berbagai penyakit atau meninggal dunia. Bila kita meninggal dunia, dia habis lah. Tak ada lah. Tak boleh nak beramal soleh lah. Tak boleh nak pergi surau lagi, sembahyang subuh berjemaah. Tegak tu je pahala dia. Pahala tak boleh tambah pahala dengan amalan soleh. Tak boleh nak pergi sembahyang Jumaat. Kan? Tak boleh nak sedekah, tak boleh nak puasa, tak boleh nak solat tarawih. Orang yang mati sebelum Ramadan ni, dia habis lah. Tarawih dia belum Ramadan lepas je lah. Kan dia dapat setiap malam Ramadan juga, 15 Ramadan kan, 10 Ramadan kan. Itu ialah dia dapat. Tak ada lah. Tapi kita yang masih hidup ni, masih ada pula. Itulah dia. Tapi kalau sakit, saja sakit, tak mati lagi, itu dia amat. Tuhan bagi dekat dia. Tuhan masih lagi beri nyawa kepadanya untuk dia beraktifah dengan penyakit tersebut, supaya bila sembuh, dia teruskan amal soleh tadi. Sebahagian musibah lebih ringan daripada sebahagian yang lain. Hendaklah ia melihat orang-orang sekitarnya yang tertimpa musibah lebih besar daripada yang menimpa dia. Ya. Dia susah orang pun masih ada lagi makanan di rumah. Masih ada boleh beli makanan lagi. Ya, ada makanan lagi yang dijual. Kalau di Palestin sana sekarang, di mana? Ya, duit ada, makanan tak ada. Nak buat apa? Ya, duit ada, makanan tak ada. Air tak ada. Macam mana nak buat? Jadi begitu kehidupan kan. Makanan tu 3 hari tak makan. Sebab tu dia tak kisahlah dengan mati pun. Ya. Hidup dalam keadaan tersempit kan. Tapi maksudnya dia pun tak nak nak mati kan. Tak lah. Dia berjuang, berjihad, berperang tu lah. Sekat ada yang apa yang ada, senjata-senjata yang ada yang boleh lawan Israel. Itulah dia. Uji Allah uji dia macam tu.
kita Allah uji kita macam cara yang lain, kita tak tahu. Kadang-kadang ujian kita ialah minyak naik, kan? Barang-barang jadi mahal. Itulah dia. Jadi Allah Ta'ala uji kita dengan kadar kemampuan kita macam tu. Kerana Allah uji kita macam mereka di sana. Kita tak tahu keadaan yang akan datang, kan? Macam tu nenek kita kena uji di zaman Jepun dengan hidup yang teramat susah. Sampai pakaian pun tak ada. Ambil guni ya, dibelah, dijahit, dibuat seluar buat baju, buat selimut. Susah yang teramat. Allah uji tu nenek kita macam tu. Kita ni kita tengok apa ujian kita, tapi kita kena tahu bahawa ujian ni sentiasa ada. Kadang-kadang ujian dengan kesenangan, ujian dengan kemudahan. Uji kita dengan kemudahan. Sekarang ni kita kena tahu ujian kemudahan. Ujian kepayahan ni kita dah lagi, ataupun ada tapi kita tak sedar. Itulah dia. Baik, itu maknanya tengok orang sekitar yang tertimpa musibah yang lebih besar daripada musibah kita. Bila kita kena musibah, kita tengok orang lebih berat musibah daripada kita. Ada orang yang terlantar sakit bertahun-tahun, berbelas tahun sakit, minum susu untuk tiup, kan? Berbelas tahun. Isteri dia berjaga, dia ujian bagi isteri dia. Jaga, kan? Bagi apa nama, makan susu, lepas tu tukar pampers. Dia tak sedar. Ataupun dia tak ada nak cakap. Mata celek tapi tak ada nak cakap. Ada seorang kawan, dia belajar sekali di Pakistan. Tak tahu lah sekarang orang ibu tu mati. Macam tu, dulu dia orang dia sasar main bola. Main bola ni boleh kan dia main bola. Dan dia pun jadi apa? Jadi jatuh macam koma ni, dia macam stroke ni, maknanya main badminton. Katanya ada peserta kan main badminton, kan? Dia lompat smash, jatuh sekali dengan dia sampai hari ni 18 tahun lah kan. Dia tak mati lagi lah. Gitu. Dia faham. Jadi hari-hari lah, kan? Isteri dia urus dia dan sebagainya, kan? Ujian. Allah tak uji kita macam tu. Allah uji dia buat macam tu. Dia masing-masing punya ujian. Jadi kita ni ada dua je lah, sabar dengan tak sabar. Tak sabar dengan ujian, dosa. Kan? Maki hamun. Yalah, maki hamun. Dia semua minyak naik. Maki kerajaan, pemerintah, kan? Maki. Marah. Bisa naik apa semua orang gini-gini. Keluar pula cakap-cakap tak elok. Cakap tak elok tu malaikat tu tulis. Dia dosa. Tak sabar dengan ujian. Bila kita sedar, oh ini ujian, sabar je lah, kan? Sabar. Sampai bila kita nak bersabar ni? Sampai mati. Seorang dia apa? Macam dia mengeluh, macam dia kata, sampai bila kita nak sabar ni? Maksudnya dia tak sabar tu, kan? Dia tak sabar lah tu. Dia sampai dia keluar perkataan, sampai bila kita nak sabar? Sampai bila? Jawapan dia, sampai kau mati. Ya, sabar tu macam tu. Dia tak ada limit. Unlimited sabar ni. Maksudnya, sabar pahala, tak sabar dosa. Sabar ni bukan sunat. Fardu ain, wajib. Wajib. Itulah dia. Macam-macam musibah yang menimpa kita, sabar, tak sabar. Itulah dia. Jadi, yang kedua, yang musibah itu hanya menimpa urusan dunia saja. Nampak? Kalau musibah dekat urusan dunia kita, tak faham. Tidak menimpa urusan agamanya, tidak menimpa agama kita. Allah uji kita dengan agama kita. Satu masa kita malas nak pergi sembahyang. Malas nak solat masjid tu imam tu aku kecil kat dia. Tak suka tengok muka tu imam tu. Mungkin tu imam tu buat perkara yang kita bagi sakit hati. Kita pun tak pergi dalam masjid solat. Allah. Ini satu contoh lah musibah yang menimpa agama, kan? Dulu dia ni orang yang soleh, bagus dan sebagainya, pakai tudung elok kalau perempuan tu. Lepas tu dah tak pakai tudung lah, kan? Jadi ini musibah yang menimpa pada agama. Seluruh musibah bisa ditebus kecuali musibah yang menimpa agama.
Musibah menimpa agama ni biar. Dulu solat tak solat sekarang. Dia kata musibah yang menimpa agama tidak dapat ditebus dengan apa pun. Barang siapa yang kehilangan agamanya, jadi murtad ke apa-apa, nescaya telah kehilangan segalanya. Allah, jadi murtad. Sebab kejahilan lah. Dia cerita dia yang jadi murtad ni sebab kejahilan. Hak tak jahil boleh juga, hak alim boleh juga. Contohnya Abdullah Al-Qasimi tu, orang Saudi. Dia ni orang yang amat bijak, sangat bijak. Sampai dia tulis buku-buku masa dia dengan berpegang dengan agama, dengan sunnah dia kan, defend ahli sunnah ni, defend salaf. Lepas tu dia kerana terlampau bijak, teramat bijak, akhirnya dia rasa bijak tu dia sendiri yang bijak, bukan Tuhan. Akhirnya dia mati ateis. Google lah Abdullah Al-Qasimi, dia mati ateis, tak percaya dengan Tuhan. Dia kata aku pandai bijak ni kan, sebab aku yang pandai. Dia pun kata dia ni otak ni macam Ibn Taymiyah kan, kelut Ibn Taymiyah kelut. Ibn Taymiyah ni bagi apa ilmu kat semua dalam kepala dia, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu apa-apa, ilmu kalam, semua ada, semua. Mana tempat apa dengan dia kan, tempat apa dengan dia, ilmu apa tempat dengan dia, semua ada dia. Dia benar lah setiap tempat. Tapi orang sakit hati waktu dia hukum, kata dia macam-macam. Itu buat Qasim ni mana aja macam tu. Orang dia yang close dia kata. Dan dia alhamdulillah mati etis. Dia buat ke belakang ni. Dia sebelum kita ni, zaman sebelum kita ni. Dia mati tahun 40-an. Abad ni lah, abad yang tu 20 ni. Itulah. Itulah. Wajah lah. Musibah yang menimpa agama ni. Dulu aja solat, lepas tu dah tak solat lagi. Alhamdulillah. Dulu aja pergi surau, dulu aja pergi kelas, tak ngaji lah. Lepas tu saya jumpa dah seorang, sampai mati lah, dia mati lah. Sebab Allah mengampunkan dia. Dulu dia ngaji ke kelas, di kelas ustaz ni kan. Satu sekali ada contoh ustaz masuk UMNO. Ada ustaz yang masuk UMNO, cerita peristiwa ni. Dia langsung tak pergi ngaji lah, langsung tak belajar lah, sampai mati di kelas. Dia sibuk dengan politik, dia sibuk dengan parti kan. Dulu kelas saya pun dia datang rumah, kelas saya pun dia datang kan. Dan saya mak kenal orang tua. Dengan na'udzubillah lah, kita belum kita rajin mengaji, lepas tu Allah Ta'ala uji agama kita tak belajar lah. Ataupun kita dah rasa kita dah cukup, dah pandai. Ada orang macam tu juga. Dia rasa dia dah belajar lama, kan? Dia rasa dia belajar lama, dia tak pergi kelas lah. Kelas mana dia tak pergi lah. Dia hanya pergi solat kan? Tak apalah solat, tapi maksudnya dia tak berminat dengan ilmu lah. Alhamdulillah. Ini kawan-kawan yang kita perhatikan macam tu. Dia tak pergi kelas, ustaz cakap tu tahu dah tu pun. Kalau tahu mengajar lah kan? Kita ni biar kita mati dalam ilmu, dalam majlis ilmu, biar kita mati macam tu. Ini tengok Allah, dah mati dah. Oh iya kan, dulu kita tengok dia cara tu ikut sunnah juga. Lepas tu bila dah tak pergi belajar ni semua, dia pun jadi sekongkong dengan ahli bid'ah. Buat benda-benda bid'ah juga. Macam mana Allah Ta'ala tarik, tunjuk sunnah daripada hati, jadi kan, alhamdulillah. Itu. Jadi kita maksudnya dulu kita pergi belajar, dengar kuliah-kuliah ni. Lepas tu kita tak pergi lagi, musibah sebenarnya. Kita tak sedar. Jadi orang tu memang tak sedar, itu satu musibah bagi dia. Maksudnya musibah agama, bukan musibah dunia. Dia bukan erti tak mana pun saya agama pun. Alhamdulillah. Jadi Allah Ta'ala melihara kita. Kan? Dulu satu kita buat tentang agama ni, lepas kita tinggal. Kan? Dia. Baik, barang siapa yang kehilangan agamanya, nescaya telah kehilangan segalanya. Wal'iyadzubillah.
Sebab kita simpanlah hati kita. Kita ada biar mana istiqamah. Kan sama ada kita mengajar, kita menyampaikan ilmu atau kita mendengar ilmu. Biar kita mati kan. Ada kaitan kita dengan ilmu. Menyampaikan atau mendengar. Gitu. Yang ketiga, bahwasanya Allah masih mengilhamkan baginya kesabaran dalam menghadapi musibah. Itu nikmat. Ya, sabarlah. Ujian Tuhan kita ni, ujian ni, ujian kita ni apa ni? Ini ujian kita ni, bukan ujian ni. Senang sama-sama keluarga kita. Ya, sama-sama kawan kita. Allah uji kita tahun ni, kita ni ekonomi. Kan? Ekonomi kosong. Duit jatuh. Allah uji kita jatuh. Ini pasal Allah nak suruh kita buat apa? Mungkin ada kesilapan apa-apa yang kita buat ni kan. Begitu. Muhasabah. Bisa saja Allah tidak memberikan kepadanya taufik sehingga dia tidak bisa bersabar. Ada orang yang tak ada taufik. Dorongan daripada Allah Ta'ala untuk sabar di atas musibah. Lalu dia maki hamuk. Dia menjerit-jerit. Kan? Meraung-raung. Meratap-ratap. Kenapa? Kerana tak ada taufik daripada Allah Ta'ala untuk sabar. Tak sabar. Dan akibatnya ia kehilangan segala sesuatu kerana kesal dan marah. Bila marahnya macam-macam jadi. Keluarlah perkataan yang tak baik tadi. Malaikat ada tulis. Itulah dia. Kita lagi tak cakap, malaikat dah tulis. Lagi tak cakap, tak cakap, tulis. Oleh kerana itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidaklah musibah menimpaku melainkan Allah menurunkan 3 nikmat bagiku kerana musibah tersebut. Ini kata Umar. Pertama, musibah itu tidak menimpa agamaku. Ya? Jadi kita tidak meninggalkan agama. Ataupun kita tidak meremehkan agama, tidak meremehkan amalan dalam agama. Sebab musibah menimpa kita. Ya? Gitu. Kesedihan yang teramat sampai dah tak pergi masjid solat Jumaat. Dulu kemenung di rumah bersedih ya. Ya. Ini. Musibah tidak menimpa agama. Yang kedua, musibah itu tidak lebih besar daripada yang lainnya. Sebelum dibuat lagi. Ya. Sebelum dibuat lagi musibah dah. Ketiga, Allah mengilhamkan kesabaran bagiku dalam menghadapinya. Allah ilhamkan. Allah bagi taufik untuk dia bersabar dalam menghadapi musibah itu. Macam sebagian kita lah, musibah kesenangan, kemewahan. Bila dia mewah, dia senang, tak pergi masjid lah. Tak solat berjemaah lah. Pergi mengaji kelas pun tak lah. Tak ikut lah. Tak ada. Dalam hidup dia majlis ilmu ni, seminggu sekali pun tak ada lah. Sibuk menguruskan harta benda dia. Sibuk menguruskan kekayaan dia. Sibuk urus kebun di sana. Sibuk urus kebun di sini. Kebun banyak. Rumah sewa sana, rumah sewa sini dah tak pergi belajar lagi dah. Tak mengaji lah. Ya. Ustaz buka kitab di sini, dia pun dah cabut lah. Tidur lagi sedap. Kuliah subuh kan. Apa dah. Tidur ke apa ke. Yang kesembilannya mengingat qada. Qada ni ketentuan Allah yang telah tertulis lah qada ni. Sesungguhnya apabila seseorang mukmin telah meyakini bahawa musibah yang menimpanya telah tertulis dan ditetapkan, memahami bahawa segala sesuatu yang terjadi merupakan ketetapan Allah yang mesti terjadi tanpa bisa dielakkan. Mesti berlakunya lah. Apa yang berlaku ni mesti berlaku. Tuhan dah tetap dah sejak azali lagi. Ini akan menimpa kita, ini akan kena pada kita, ini akan kena pada kita. Mesti. Tak boleh elak lah. Sebab ketentuan Tuhan itu tak pandai. Kita kena lalui lah. Ada dia.
meyakini bahawa Allah Ta'ala telah meletakkan hikmah di balik musibah tersebut. Mesti ada hikmah. Dengan kesenangan, dengan kepayahan, kesusahan, kesempitan, semua benda itu ada hikmah. Ya, ada hikmah. Kadang-kadang hikmah itu kita tahu, dan kadang-kadang hikmah itu kita tak tahu. Musibah itu apa hikmah dia? Tak tahulah. Tak dapat nak fikirlah apa hikmah dia. Kan? Jadi sabarlah. Kalau kita tak fikir hikmah dia. Dan kadang-kadang kita boleh tahu hikmah, kebijaksanaan Allah Ta'ala macam Allah buat macam tu. Ya? Jadi bila diingat macam tu, maka akan terasa ringan musibah itu baginya, dan dia akan terhibur kerana mengingat hal-hal tersebut. Bila sebab itulah maknanya kita diminta kepada Allah Ta'ala, janganlah Allah uji kita dengan ujian yang kita tak mampu kan. Allah, kita pasti akan diuji. Selagi mana kita ni masih hidup di dunia ini, tak terlepas kepada ujian. Tapi kita berdoa lah, kan, bahawa ujian tu mana janganlah ujian yang berat. Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Tuhan, janganlah kau timpakan pada kami tekanan, bebanan, ujian yang kami tak mampu, bersama yang telah ditimpakan kepada umat ataupun orang-orang sebelum kami. Doa Allah ajar kita berdoa dalam Quran. Allah ajar kita doa. Doa lah. Inilah dia. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak ada musibah, kepayahan, kesusahan, kesempitan yang menimpa di bumi ini, kan? Di bumi ini. Wala fi anfusikum, Allah kata, dan tidak dalam diri kamu, dan tidak ada musibah yang menimpa kamu illa fi kitabin, malaikat dia itu tertulis dalam kitab, ya, di Lauhul Mahfuz. Itulah dia. Allah kata min qabli an nabra'aha, ya, sebelum kami menciptanya. Allah sebelum Allah mencipta ni, kita ni, Allah sebelum cipta makhluk ni 50,000 tahun Allah dah tulis semua. Bi 50,000 sana, kan? Allah Ta'ala dah tulis. Awal ma khalaqallahu al-qalam. Mula-mula sekali apa yang Allah Ta'ala cipta adalah qalam, pen. Qala uktub, Allah qala uktub, Allah dah tulis. Qala aktub, dia kata nak tulis apa? Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Allah suruh tulis. Dia pun tulis. Jaffatil qalam, apa nama? Jaffatil suhuf wa rif'atil aqlam. Ada suhuf ni lembaran lah, kering lah. Takdir dah tetap, dah apa yang akan berlaku tu akan berlaku. Dan sehingga selai daun yang gugur daripada pohon pokok pun dah tertulis berapa umur dia, tarikh bila dia gugur, daun yang keberapa di pokok tu gugur, apa semua detail tertulis semua. Tak ada benda yang tak tertulis. Ya, dah ada dalam ilmu Allah, dan Allah tulis segala takdir itu. Dia berlaku lah. Dia berlaku. Jadi maknanya Allah kata begitu. Min qabli an nabra'aha, sebelum menciptakan makhluk tadi. Dah tulis dah sebelum tu. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya demikian itu di atas Allah Ta'ala itu amat mudah. Teramat mudah bagi Allah. Bainal kafi wal nun, antara huruf kaf dan nun dia. Allah kata kun. Jadi ya. Allah kata jadi. Jadi bila Allah nak benda tu jadi. Siapa boleh halang? Siapa boleh tahan kehendak Allah? Terus siapa boleh tahan makhluk dia? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kita dah baca lepas solat fardu tu kan. Jadi ini semua lafaz-lafaz sahih lah, kan? Allahumma la mani'a, ya Allah, tidak ada yang dapat menegak bagi apa yang kau nak bagi. Kalau kau tahan, siapa pun tak boleh bagi. Jadi orang kaya, orang yang senang, yang ada kemudahan, tidak boleh memberi manfaat kepadanya kekayaan, kesenangan yang tadi. Kan kalau kau tak mau bagi dia jadi senang.
wala yanfa'u zal jaddi minka al-jaddu. Jadi semua Allah yang telah tetapkan. Jadi mana begitu? Sebagai ahli tauhid, orang yang mengesahkan Allah Ta'ala, kita berlepas diri lah daripada segala daya dan kekuatan kita. Kita tak ada daya dan tidak ada kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Kanzu min kunuzil jannah. Nabi kata perbendaharaan daripada segala perbendaharaan syurga. La haula wala quwwata illa billah. Ucap selalulah. Itu kalimah tauhid kan. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati. Ya Allah, aku berlepas diri daripada daya dan kekuatan. Aku tak ada daya, tak ada kekuatan. Bila kita tahu kita tak ada daya dan tidak ada kekuatan, wa altaji'u ila hawlika wa quwwatika, aku berlindunglah dengan dayamu dan kekuatanmu. Kan, sebab kau yang menciptakan segalanya, yang telah menentukan segalanya. Allahumma a'inni, ya Allah, tolong aku ya Allah. Kita tolong kepada Allah. Wa tu'in alayya, jangan tolong musuh untuk mengalahkan aku. Kan? Untuk menimpakan mudarat pada aku. Dan minta petunjuk kepada Allah wahdi. Kan? Wa yassiril huda li, permudahkan bagi aku taufik dan hidayah. Likai la ta'saw, supaya kamu tidak putus asa. Allah kata, kan? Alamah fatakum, di atas apa yang telah luput daripada kamu, supaya kamu tidak putus asa, kamu tidak berduka cita. Kan? Asa ni maksudnya putus asa. Al-ya'su wal qanut. Al-ya'su ni maksudnya putus asa. La tayasu, jangan kamu semua putus asa. Itulah. Ya. Wala tafrahu, dan janganlah kamu terlalu gembira bima ataku, dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Seronok terlampau sangat sampai terlupa ini segala nikmat yang Allah bagi sebagai ujian. Nikmat Allah bagi kita ini juga ujian. Kita kena ingat nikmat, keseronokan, kelapangan, sama ada dari sudut harta benda ataupun jiwa perasaan kita, itu ujian. Sebab tu Allah kata, wala tafrahu bima ataku, jangan seronok sangat dengan apa yang Tuhan kamu beri, dan jangan kamu bersedih dengan kesusahan, kepayahan, apa yang menimpa kamu. Kerana siapa yang buat? Semua tu Allah Ta'ala yang buat. Dia nak uji kita. Allah kata, wa nabluukum, kami uji kamu bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan juga dengan kebaikan. Nah, kami timpakan kepada kamu kebaikan, keburukan dan kebaikan. Itu fitnah, sebagai fitnah. Allah kata. Jadi apa yang kita alami, kelapangan, kesenangan, kepayahan, kesedihan, ini semua fitnah. Fitnah itu benar ujian. Dan kehidupan kita memang macam itu, kita dihidupkan. Kita hidup untuk menghadapi ujian. Jadi kita ingat poin tu, kehidupan ni adalah untuk diuji. Tuhan beritahu, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup untuk diuji. Sama ada kita ni orang kaya, ujian dengan kekayaan kita. Sama ada kita orang miskin, orang susah, ujian dengan kemiskinan dan kesusahan kita. Semua ujian. Sabar tak sabar, itulah dia. Yang nak bagi sabar ni Allah. Minta kepada Allah. Kan? Rabbana afrigh alaina sabra. Tuhan kami, tuangkanlah kepada kami, tuangkanlah ke atas kami kesabaran. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah beritahu, Allah tidak suka setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah tak suka. Berbangga-bangga dengan kekayaan dia, berbangga-bangga dengan family dia, berbangga-bangga dengan keturunan dia. Kan, kami keturunan ni kan. Apa? Kan, siapa yang amalan dia tidak mengangkat derajat dia, keturunan dia tak akan jadi apa-apa pun bagi dia. Kan? Keturunan dia tak boleh nak angkat derajat dia pun. Keturunan raja pun jadi cleaner dekat Singapura kan. Keturunan raja Singapura, raja apa? Cleaner.
Tapi masih lagi nama raja. Kan? Jadi keturunan tak boleh angkat kita pun. Maksudnya mereka yang angkat derajat kita ni adalah amalan kita tadi. Angkat derajat kita di sisi Allah Ta'ala amalan soleh. Baik, yang keseluruhnya mengharapkan jalan keluar daripada Allah, daripada musibah ni, berdoa kepada Allah. Sebab tu di antara hikmah musibah ni, orang ni dia akan dekat daripada Allah. Yang dulu jarang-jarang ke masjid kan, jarang-jarang ke surau, lalu 5 waktu di surau. Dia yang paling awal tentang surau. Kalau musibah yang menimpa, saya cerita tu lah. Apa nama kisah ada seorang pemuda tu, dia habis berhenti kerja, habis tak ada apa semua, dapat gaji kan, gaji RM1,000 lebih sebulan tu, RM2,000 lebih sebulan tu, tinggal RM127 puas dia bagi gaji. Tanya saya berapa sikit kan, kata dulu saya telefon nak carum saya boleh SP kan, nama apa RM127 nak bayar sewa rumah lagi kan. Jadi susah. Susah tapi alhamdulillah bila susah tu pun teringat. Jadi orang masjid, pergi masjid sembahyang subuh, pergi kan dulu doa kepada Allah semua tadi. Sampai akhirnya Allah Ta'ala ialah hamba ni bila minta kepada Allah sungguh-sungguh. Sebab tu ni kita ni bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita ni kesempitan, tak ada lah daya, tak ada daya lah. La haula wala quwwata illa billah ni. Bila kita berdoa masa tu, Allah akan datang pertolongan dia, bantuan dia. Akhirnya lalu disuruh satu orang tua tengok kan. Itu nampak selalu sangat di masjid tak kerja lah kita kan. Dia pun cerita, pagi tu tak apa, esoknya orang pun tak apa. Dia kata, saya ada sedikit hasil kebun dan sebagainya, tapi saya tak guna pun. Saya dah ambil RM2,000 kan? Jadi boleh settle rumah sewa dan sebagainya, boleh kan, beli makanan dan minuman sebentar orang kerja lain. Allah Ta'ala uji. Satu lagi saya dengar dalam ceramah bahasa Arab lah. Satu orang ni isteri dia kena sakit kan, orang Arab lah, sakit, tak kena operate, tak kena bayar RM20,000 atau RM20,000 macam tu lah. Dalam operasi kita kena cari duit. Tak boleh operate lah. Nak buat operasi ni kena bayar duit dulu. Bayar duit baru boleh. Tak ada daya lah. Kemana? Masjid. Kita nak pergi mana? Itulah tempat kita. Masjid. Masuk masjid, solat, berdoa. Kita ni bila doa makbul, bila kita doa dengan sungguh-sungguh kan, fokus berdoa, Tuhan pun berdoa. Berdoa, menangis. Macam mana isteri nak operate ni, duit tak ada duit langsung. So, berdoa. Lepas tu keluar masjid, doa lain semua keluar. Dia keluar masjid tu. Nak buat apa tak tahu lah, tak tahu nak buat apa lah. Kan? Sekali lagi ada satu syekh masuk. Syekh Allah, buat salam dengan Pak Kabar. Itulah syekh. Kan? Saya tak lah. Saya tak apa masalah lah. Nampak saya kan? Saya isteri saya ke hospital. Abang Malaysia kena RM20,000. Kan? Tapi tak lah, tak ada daya lah. Tak tahu macam mana lah. Saya tak apa. Saya tak apa. Itu syekh tu dia pun masuk masjid solat. Tiba-tiba ada satu orang masuk masjid, dia buat syekh. Dia kata saya ada syekh yang minta tolong saya bagi zakat pada siapa-siapa yang perlu lah. Saya ada RM20,000. Ada RM20,000 aku. Saya zakat RM20,000. Zakat RM20,000 duit dia banyak mana? Kan? Apa lagi? Saya sebulan saya boleh buat lah. Tadi kamu nak duit apa nama untuk operation bini kamu kan, jadi gini, ini RM20,000. Allah hantar RM20,000. RM20,000 terus bila pergi hospital. Ini bukan cerita reka, ini pengalaman manusia tadi kan. Mungkin kita sebahagian kita ada pengalaman yang kita ingat, ada banyak pengalaman yang kita tak ingat pun. Tapi ada yang kita kata waktu yang teramat tersepit ni kan,
Masa itu Tuhan datangkan bantuan segera. Mungkin kita ingat, dan mungkin kita tak ingat lah. Tapi kalau kita fikir, mungkin kita ingat. Jadi saya panggil bini kita, katanya, kenapa tak kita alami keadaan ini? Saya tak ingat, aku ada yang tak. Kenapa? Saya pun lupa. Tapi kita ni, kerana nikmat yang Tuhan bagi pada kita berterusan ni, kita terlupa musibah yang timpa kita lupa. Itulah dia. Baik. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Ini motivasi kita ni. Sesungguhnya Allah kata, Allah sebut ni 2 kali. Jangan putus asa. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kepayahan tu ada kemudahan. Allah ulang lagi, inna ma'al usri yusra. Ya, sebab apa? Sebab yang buat kepayahan tu Allah. Yang buat kesenangan tu Allah. Kan? Jadi dia yang akan hilangkan kepayahan tadi. Kemudian dia akan datangkan kemudahan dan kesenangan. Kenapa? Kepayahan itu akan menghapuskan dosa. Kepayahan itu akan mengangkat darjat. Itulah dia. Dan kesenangan juga Allah Ta'ala angkat darjat apabila kita bersyukur dengan kesenangan tadi. Maka kita menjadi semakin hampir dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mintalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah teguhkan iman kita dan berikan kepada kita kekuatan, motivasi ni lah. Kan? Supaya bila kena tu kita ingat pokoknya. Kan? Itu bukan senang benda tu. Ini kurniaan. Kesabaran tu kurniaan Tuhan. Yang tak semua orang boleh bersabar, kan? Tidaklah layak apabila seseorang menunggu pertolongan daripada selain Allah. Kan? Kita kena tunggu pertolongan Allah lah. Dan saudara-saudara jadi Palestin, kan? Sampai siapa pun tak bantu mereka. Negara-negara Arab yang ada di sekeliling mereka ada dia, kan? Macam tengok wayang lah. Cerita ni macam berlaku ke tak berlaku, kan? Realiti ke benda ni? Hanya filem saja. Orang kena bom sini. Kanak-kanak tadi hancur mati habis jadi pakai buruk. Daging dia bersepak, kejat. Ayah dia pegang macam buruk ni anak dia. Ini Arab, negara-negara Arab yang ada di sekitar ni. Itu dia Allah Ta'ala tadi sebut, kan? Maknanya Allah akan cabut, Allah akan timpalkan ke dalam hati kamu ni perasaan kamu al-wahad. Wahad. Kan? Nabi kata yushikul umamu, hampirlah musuh-musuh kamu akan mengerumuni kamu. Kan? Nabi kata kama, sebagaimana Nabi kata al-akala, kan? Orang yang menggurung makanan ini mengerumuni makanan. Kama tada al-akalatu, kama tada al-akalatu ila qas'atiha. Musuh-musuh akan kerumun kamu. Ya, tentera bersekutu Amerika, Australia, Jerman lah, dan sekali Jepun, sekali apa semua. Semua bersatu. Nak renyuk orang Islam ni. Nabi kata, 1400 tahun lebih, lama dah Nabi kata. Kita tahu dengan tak tahu lah. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Qalu amin qillatin nahnu yawmaidin ya Rasulullah. Sahabat-sahabat tanya, adakah kami sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Qala bal antum kathir. Nabi kata, bahkan kamu ramai orang Islam ni. Ya, Palestin tu, kan? Keliling dia negara umat Islam. Pemerintah dia orang Islam. Hadiah. Walakinnakum ghutha' ka ghutha'is sayl. Tapi kamu ni macam buih, sampah sarak yang dibawa oleh arus yang deras. Wala yanzi'anna Allahu min qulubikum. Ya? Allah min qulubi aduwikum. Allah Ta'ala akan cabut daripada hati musuh-musuh kamu al-mahabata bikum, rasa gerun terhadap kamu. Dia tak gerun tak heran lah.
Sebab kita ada senjata, ada kekuatan, kita tidak berpegang dengan kekuatan itu. Al-Quran. Al-Quran. Lihat. وَلَيُذِيقَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنَ. Allah akan campakkan dalam hati kamu semua wahan. Qila wa mal wahan ya Rasulullah. Dia pun tanya wahan tu apa ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci takut mati. Ini yang berlaku pada umat Islam hari ini, terutamanya bangsa Arab, negara-negara Arab sekitar Palestin. Biar berlaku sekarang. Bangsa Arab ni bangsa daripada Tuhan turunkan Quran pada mereka. Bahasa mereka. Kita nak kena belajar dulu bahasa mereka, baru kita boleh belajar Quran tanpa translation, tanpa terjemahan. Di mana? Dengar tu macam kita nak cakap ni lah. Faham Tuhan kata apa? Kita tengok apa je daripada dia buat. Sekali dia buat konsert beratus-ribu keluar rupanya. Ui, ramai. Konsert kat mana dia buat tu Riyadh tu mana? Beratus-ribu keluar. Ni dia semua. Ni dia manusia ni rupanya. Tidak ternampak mana dia orang Islam. Masa konsert pun nampak. Kalau Arab macam tu, kita orang tak Arab ni macam mana? Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Jadi itulah dia musibah yang menimpa umat Islam ni kan. Allah musta'an. Sebab tu ada satu hadis Nabi kita, "Idza atba'tum adnab al-baqar." Bila kamu mengikut ekor-ekor lembu, jadi maknanya maka kamu akan tinggalkan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan watabaya'tu bil 'ainati, kamu berjual beli cara bai' al-'ainah. Allah menghina kamu lah. Itulah dia. Kamu akan tinggal agama. Tak ada pasal apa lah. Jadi tidaklah layak apabila seseorang menunggu pertolongan daripada selain Allah. Kita kena tunggu pertolongan Allah. Perbuatan itu merupakan salah satu bentuk syirik kepada Allah. Demikian pula manusia tidak sepatutnya berputus asa daripada rahmat Allah. Allah berfirman, wala tayasu min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah. Sebenarnya tidak berputus asa daripada rahmat Allah ini illa al-qaumul kafirun, malaikat kaum yang kafir saja yang berputus asa daripada rahmat Allah. Kena tunggu, kena tahu bahawa pasti akan datang pertolongan Allah. Ya? Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu puasa hina, jangan kamu puasa rendah diri, jangan kamu puasa sedih. Wa antumul a'laun, kamulah yang tertinggi. Siapa kata? Allah kata. In kuntum mu'minin, kalau kamu orang berimanlah. Kan? Jadi segala musibah, kullu musibatin ba'daka jalal. Kata satu wanita dalam perang Uhud, dia beritakan kepada dia bahawa ayah dia mati, suami dia mati, saudara lelaki dia mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia tanya, kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tanya ayah dia tak tanya lelaki dia tak tanya anak dia tak tanya saudara dia. Tapi dia tanya, kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana keadaan Rasulullah? Dia kata Rasulullah sekarang baik, selamat begini. Dia cari, tak puas hati. Dia tak puas hati. Dia pergi cari, mana ada? Tunjukkan pada aku Rasulullah. Tunjukkan. Perempuan ni, suatu perempuan. Radhiyallahu anha. Itu Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Segala musibah
selepas engkau ni remeh. Kematian bapa remeh, kematian suami remeh, kematian anak lelaki remeh, kematian saudara lelaki remeh dalam satu peperangan. Tapi dia tidak Rasulullah macam mana? Dia tak puas hati, dia percaya, boleh buat hati. Segala musibah selepas engkau ya Rasulullah jalan, tak ada apa-apa. Kan? Saghira. Jadi Allah kata tidak berputus asa dengan rahmat Allah melainkan orang kafir. Sebab tu kalau tengok kawan itu duduk ngeluh, duduk apa semua kan. Macam mana ni kita ni orang, kita kata orang kafir ya, orang yang jadi kita kata dia. Bukan kata orang kafir, tapi kita nak beritahu tak tahu Tuhan kata orang buat perangai jadi orang kafir, orang Islam nak buat perangai jadi. Ya kan? Ya kan? Ni Quran kata. Wala ya'asu bi rahillahi illa al-qawmul kafir. Tidak berputus asa dengan rahmat Allah melainkan orang kafir. Orang beriman tidak berputus asa. Dia tunggu pertolongan Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Dekat bila tak sampai-sampai lagi. Dekatlah, tunggulah. Kullu atin qaribun. Setiap yang nak bagi itu dekat. Ya. Sebab tu kematian tu lebih dekat kepada kita daripada ubat leher kita. Kematian tu sangat dekat dengan kita. Lebih dekat daripada kita dengan ubat leher. Ya, okey, sekali lagi esok lusa tu lah bila. Kawan kita mati dah kemarin, kawan kita mati dah orang dulu, dah mati dah. Kawan kita sebaya dengan kita, muda daripada kita, mati dah. Oh, matilah dia. Aku macam tak percaya dia mati. Aku macam tak percaya dia mati. Tapi kalau dia mati betul, tu kubur dia. Kita yang tolong masuk dalam kubur dia. Bila lah aku pula duduk ke sini. Ya Allah, hadiah. Allah juga berfirman, qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Nabi Ibrahim AS berkata, tidak ada orang yang berputus asa daripada rahmat Allah, rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat. Jangan kita berputus asa. Kan? Orang yang merau-rau yang inilah kan, rata-rata semua tadi dia orang yang berputus asa. Berharap kepada Allah adalah kewajipan, bukan sunat. Harap kepada Allah ni wajib atas setiap Muslim, khususnya ketika tertimpa musibah. Sebab tu kita tengok ada kawan-kawan kita yang kena musibah dan sebagainya, kita kata kepada musibah kan, ya musibah, jom ikut aku, sekejap pergi mengaji ya, kan, duduk dalam majlis ilmu, pergi masjid, solat ni masuk kita ni, Allah Ta'ala jadikan masjid ni. Kalau kita masuk langkah-langkah masuk dalam masjid, kita masuk tu, dia marilah rasa kelapangan, rasa ketenangan. Sebab masjid ni, masjid surau ni tempat ketenangan, bukan tempat serabut, tak, tempat kelapangan jiwa. Sebab tu orang susah hati cepat ke masjid. Duduk solat orang, sujud kita dan Tuhan tunggu. Tak apalah, memang kita sedih hati, InsyaAllah. Lepas tu bila kita solat, dia mari ke lapangan. Sebab tu Nabi kata dekat Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Ya Bilal, rehatkan kami dengan solat. Solat ni dia buat musibah. Lepas tu kita keluar masjid, kita mari pula lah. Masuk masjid boleh. Jadi masjid tu beza, masalah. Kita sembahyang di rumah, ni kita sembahyang di masjid, masalah kan? Sembahyang di surau dengan sembahyang di rumah, masalah lain. Tapi syaitan dia dulu pergi, duduk hasut-hasut kita sampai kita dah kepala sembahyang rumah. Solat yang sah lah solat tu, tapi kehebatan yang sama di masjid tak sama dengan di rumah. Dia punya hebat tu, dia punya apa? Mukjizat Allah Ta'ala bagi, aura tu kan, dia kata lain. Kita boleh bezakan. Yang Imam Syafi'i rahimahullah berkata, sabran jamilan ma aqrabu al-faraja.
sabran jamilan ma aqrabal faraja. Sabarlah kita dengan kesabaran yang baik. Sungguh dekatnya pelepasan itu. Sabar ya, pelepasan itu akan tiba. Kemudahan itu akan tiba. Man raqaballahu fil umuri najah. Barang siapa yang dia rasa dia awasi oleh Allah Ta'ala, sesat Allah mengawasi dia, Allah melihat dia, Allah akan mendatangkan pertolongan kepada dia. Dan pertolongan belum sampai, Allah nak bagi pahala kepada dia. Sebenarnya kita ni ingat pertolongan belum sampai, pelepasan belum sampai, tapi sebenarnya nikmat kebaikan dah sampai dah, iaitu kesabaran tadi. Yang mana kesabaran itu pahala, dan pahala dia tak terhitung. Allah kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa hisab. Tak boleh nak hitung pahala sabar ni. Banyak besar sungguh pahala sabar ni. Tapi mata kita tak nampak. Kita ni nak semangat bila nak tengok dengan mata baru kita rasa semangat tak. Itu satu ujian daripada Tuhan je tak. Kita tak nampak pahala. Baru nampak orang tu betul-betul sabar dari orang kan. Jadi siapa yang rasa Allah Ta'ala sentiasa ada perasaan tu, dia panggil apa? Muraqabah. Muraqabah. Okay. Raqib ni kan raqib dah. Raqib sentiasa yang sama dengan kita kan. Raqibun wa atid. Allah sebut dalam surah Qaf tu kan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kita tidak melafazkan suatu perkataan, melainkan di sisi kita ada raqib dan atid. Raqib ni sentiasa yang mengawasi kita. Tak tulis. Ada buat balik. Buat balik. Tapi dia duduk dengan kita sampai asal ya. Tak kira naik alim pula turun. Kan? Yata'arqabuna fikum malaikatu billahi wa malaikatu billah. Malaikat siang lain. Shift, dia mana shift juga. Tak kira hak asal lagi. Kan? Maknanya selepas kita sembahyang asar lagi, dia pun naik. Tapi ada turun dulu. Malam ni turun. Dia jumpa waktu asar. Bila hak ni turun, bawah ni naik. Esok dekat dia pula. Lagi kita tak mati ya. Ya. Bukan malaikat yang sama. Tak, bukan. Nabi kita yang ta'aqabuna fikum malaikatu billahi wa malaikatu billah. Yajtabi'una 'inda salatil fajr wa salatil 'asr. Ya, Muhammad SAW. Jadi maknanya malaikat ni bukan sikit lah. Malaikat ni makhluk Tuhan yang tak terhitung banyaknya. Kita tahu macam mana tu yang masuk dalam Baitul Ma'mur tu kan. Masuk sehari 70,000. Sejak diciptakan dia tadi 70,000 masuk sembahyang 2 rakaat. Masuk keluar tak masuk dah sampai kiamat. Ada pula masuk tiap-tiap hari. Setiap masa masuk solat 2 rakaat keluar. Ada masuk 70,000. Satu hari 70,000. Sampai hari kiamat. Seperti dia petai Kaabah tu lah, Kaabah. Lagi yang ketujuh tu atas tu. Baitul Ma'mur. Jadi man rasulullah fi umuri najah. Barang siapa yang dia rasa Allah Ta'ala awasi dia dalam segala urusan, dia akan selamatlah. Kan? Yang rasa dia sentiasa ada Tuhan, dia boleh minta dan dia sabar tunggu pertolongan Tuhan. Hakikatnya pertolongan tu dah sampai. Apa dia pertolongan? Sabar. Sabar tu pertolongan lah. Bila Tuhan nak datang pertolongan, dah sampai dah mau pertolongan, iaitu kesabaran tu pertolongan Tuhan lah. Bersama dengan pahala tadi. Kemudian kata Asy-Syafi'i rahimahullah, man sadaqallaha lam yanalhu adha. Barang siapa yang membenarkan Allah. Apa maksud membenarkan Allah? Maksud mengakui kebenaran Allah tu. Allahu huwal haq tu. Dia tidak akan ditimpa kesakitan ataupun keburukan. Itu tengok dia sakit ya. Iyalah. Tapi hakikat dan jiwa dia kuat. Kan? Kesakitan itu tidak memberi kesan pada dia, pada iman dia, pada kesabaran dia. Rasulullah SAW orang yang diuji macam-macam ujian. Bahkan Nabi dia racun kan. Tapi Nabi tak bunuh yang racun tu, melainkan setelah sahabat dia mati. Baru Nabi hukum bunuh perempuan Yahudi tu.
Wa man rajahu yakunu haitsu raja. Barang siapa yang berharap kepada Allah, nescaya akan dapat apa yang dia harapkan. Dia akan dapat apa yang dia harapkan. Apa yang kita harapkan? Kita harapkan kenikmatan dunia dan akhirat lah. Kenikmatan yang abadi, syurga Allah lah. Dan keselamatan dunia dan keselamatan di alam barzakh. Ya, kenapa? Kalau di situ mudah, apa yang selepasnya akan lebih mudah. Kalau dalam kubur itu susah, maka selepasnya lagi susah. Itu cerita dia. Jadi wajib bagi setiap Muslim menggantungkan harapannya kepada Allah ketika tertimpa musibah. Kan? Sebab hanya dialah yang mampu menghilangkan musibah yang menimpa. Siapa lagi? Siapa yang boleh hilangkan musibah? Terus semua boleh. Allah dah. Sebab apa? Sebab dia yang buat. Dia yang buat, dia yang hilangkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang kuasa menggantinya dengan pertolongan dan mengiringinya dengan kemudahan dan kurniaan. Oleh kerana itu, sangatlah penting menggantungkan harapan kepadanya ketika tertimpa musibah. Yakni ketika hajat kepadanya sangat mendesak, sangat perlukan pertolongan Allah kita ni, tak ada lah. Tak ada daya ni. Kiri tak ada, kanan tak ada, depan tak ada, belakang tak ada siapa. Allah. Itulah dia. Pada saat itulah hendaklah seseorang menghadapkan hatinya dengan penuh harapan agar dia berkenan, yakni Allah berkenan menghilangkan musibah tersebut, mengusir rasa sedih dan duka. Sebab tu kita kata doa yang makbul bila kadang kita dalam kesempitan, terjepit semua ni. Tak ada daya dah. Hutang selera. Hutang kiri kanan, atas bawah, belakang hutang. Celik-celik mata fikir hutang. Siapa yang menaikkan dan hilangkan kerusian dari Allah? Lepas tu janganlah lupa hutang. Mereka terpaksa tak ada daya dah boleh. Begitulah seharusnya seorang Muslim ketika tertimpa kesulitan dan musibah. Sebab menggantungkan hati kepada Allah termasuk bentuk ibadah yang paling nyata. Gantungkan hati kita kepada Allah. Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad. Apa dia? Itu ni kalau ulang-ulang tak apa, kita ulang. Allah tempat bergantung segala makhluk. Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad. Baik. Kita nak ulang sebut tu apa? Pasal kita nak bagi hati kita ni lekat ni, bahawa Allah tempat bergantung segala makhluk. Allahus Samad. Kita ingat, kita ingat. Jangan sekali-kali wahai saudaraku Muslim mengharap hilangnya kesulitan kepada selain Allah Ta'ala. Perdana Menteri dia tak boleh tolong kita hilangkan musibah kita. Yang hilang musibah kita Allah. Itulah dia. Inilah akhir dari apa yang dimudahkan Allah dalam penyebutan adab-adab yang berkaitan dengan musibah, yang jumlahnya ada 10 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan insyaAllah ta'ala akan datang adabun nasihah, adab memberi nasihat pula. Nasihat orang ni kan ada yang tu kata dia Alhamdulillah padahal aku faham, aku dah bagi nasihat tak boleh dengar, maafui kan. Jadi maka kawan tu hak dengar lagi pun jadi makin lemak semangat, bukan nak menaik semangat. Jadi lemak semangat. Nasihat orang bukan lemak semangat, nasihat orang supaya orang lebih bersemangat. InsyaAllah kan. Lepas ni ada abu dan nasihat, ada memberi nasihat. Itulah dia kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk menghadapi hari-hari ini. Kan? Menghadapi hari-hari sebelum kematian ni kan. Macam-macam yang akan kita jumpa lepas ni, kita tak tahu apa. Kalau kita tahu senang kita buat perancangan. Kan? Kita tak tahu. Cuma rancangan tu ada. Tapi boleh jadi kalau jadi lah. Kita tak tahu. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala yang memiliki segala daya dan kekuatan supaya dia tolong kita. Jangan dia tolong musuh kita, iaitu nafsu kita lah paling utama kan. Itu musuh nombor satu kita lah. Di dalam diri kita. Kalau luar depan kita boleh lari.
Begitu juga dengan al-gharur, yaitu iblis, syaitan tadi kan. Itu juga musuh kita yang sentiasa nak bisik benda-benda tak elok pada kita ni. Dan kita minta Allah kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh, kerana dia yang memberi pertolongan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah. Jadi insya-Allah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan.